dimaafkan. Yang kedua, bagi seorang yang memelihara binatang ternakan seperti lembu, kambing dan sebagainya, membiarkan ternakan tersebut makan rumput atau tanaman seorang tanpa reda. Apa hukum tuan punya ternakan tersebut makan atau menjualnya, halal atau haram? Adakah ternakan tersebut boleh dibuat akikah atau kurban? Seterusnya, berkenaan zakat wang simpanan, boleh atau tidak wang tersebut diagihkan kepada seorang yang cukup syarat tanpa diserahkan kepada pejabat agama? Dan jika seorang itu tidak sembahyang, tak pernah ke surau masjid, apakah boleh kita beri zakat kepadanya? Baik, balik pada soalan yang pertama, hukum seorang yang memeluk Islam di tubuhnya penuh dengan tattoo. Tattoo ni gambar-gambar tu lah, hak lukis di tubuh tu. Biasanya orang kafir mereka ni buat tattoo, lukisan pada tubuh. Jadi fahamlah tattoo ni lah, hak macam orang Cina, orang Keling, hak banyak sekali orang asli lah, orang asli. Jadi dia masuk Islam tubuhnya penuh dengan tattoo. Hukumnya dia masuk Islam tu sah lah kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita ambil hak fiqahnya. Maka ulama-ulama tidak mewajibkan dia membuang tattoo tersebut kerana boleh memudaratkan nyawanya. Adapun orang yang Islam dah, dia buat tattoo pada tubuhnya, kemudian dia bertaubat, wajib kena buang. Wajib kena buang tu jika tidak membawa kepada mudarat nyawa. Adapun orang kafir ni memanglah dimaaf pada ketika kafirnya. Jadi ada 2 pendapat yang terkenal. Satunya dimaaf terus kafir walaupun sedikit, dimaaf terus kerana buat dalam kafir. Dan satu pendapat mengatakan orang kafir yang sedikit, yang tak mudarat, maka wajib kena buang. 2 pendapat itu terkenal. Ada pun orang Islam dah kemudian buat tattoo, kemudian insaf bertaubat, wajib kena buang. Bila tu wajib? Jikalau kena buang tu tidaklah sampai mati. Adapun dia buat banyak seluruh tubuh, buang jadi mati juga. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, tak boleh juga, maka dimaafkan juga. Jadi kalau orang kafir yang penuh tubuh tu, dia bertatu, tidak berdosa, dimaafkan, diampunkan dosa dengan sebab 2 kalimah syahadah, diampunkan juga, tak payah tanggalkan tatu tersebut. Hukum kita ambil untung atas darat. Ni set atas darat belaka ni. Dia kata contohnya tuan tanah nak jual tanah 4,000, dia pergi jual 5,000, boleh 1,000. Tanpa mengeluarkan sebarang modal boleh, tapi kena cara dia. Dengan syarat tanah ini diwakilkan oleh tuan dia. Dengan ada lapah wakil. Aku wakil kemulah menjualkan tanah aku dengan harga RM4,000. Kalau engkau jual dengan harga lebih daripada itu, maka ambillah harga yang lebih daripada itu. Ambil lebih pada RM4,000. Tapi kalau dia kata aku wakil kemulah jual tanah aku RM4,000, kita pergi jual RM5,000, RM1,000 tu hak kita, tapi kena pulang balik dulu kepada tuang tanah kerana tidak ada perjanjian. Faham? Nampak dia? Tuang tanah kata suruh jual RM4,000, kita ada pembeli RM5,000, kita dapat RM5,000 tu, kita pulang RM5,000 kepada tuan tanah, kemudian tuan tanah pulang balik kepada kita RM1,000, baru sah. Nampak dia? Jangan kerak selalu gitu. Tu orang ni, tu atas angin tu, ni atas darat. Nampak? Banyak masa. Jadi sebaiknya buatlah sedikit perjanjian dengan tuan tanah. Saya nak jual lebih daripada ini sedikit, boleh buat belanja. Tuan tanah kata setujulah, saya nak RM4,000, yang lebih itu hak awak. Barulah bila kita jual RM5,000, RM1,000 dah ajak pulang balik. Nampak dah? Nampak tak apa tu? Wajib ke tidak majikan menyuruh anak kuli solat semasa bekerja dengannya? Ya, memang wajib. Sama ada perintah itu khas ataupun umum. Perintah khas ni gini, kuli ni diperintah tiap-tiap kali masuk waktu semayang, tokek pun akan kata semayang belaka. Semayang, jangan tak semayang. Ataupun yang seumpama itu, lepas derah bagian semayang sah. Atau yang umum ni dia buat sekali saja. Bila panggil kerja, dia pun panggil. Baru kerja dah, main sini cakap sikit. Tiap-tiap kali masuk waktu semayang, maka saya pesan kat awak lah, ada hari ni jangan lupa semayang. Sebab saya tanggung dosa awak kalau saya tak suruh awak semayang. Ingat tu, saya tak suruh dah lain kali, hari ni saya pesan pada awak, boleh juga dimaafkan juga, sekali pesan. Tolong buat gitu. Kerja projek juga. Takut tak berkat. Kita nak keberkatan. Kaya sama kaya belaka. Piti sejata sama belaka. Anu sejata, ni sejata, anu tak berkat, ni berkat. Kita nak berkat. Bila berkat ke arah agama, ke arah ke akhirat.
Seorang yang mengaku cinta Islam bila ajak melakukan kerja jemaah dia buat macam-macam alasan. Boleh tak dikatakan munafik zaman Nabi? Tak boleh kata lagu tu. Munafik zaman Nabi ni kafir. Dia pura-pura je Islam. Adapun kita ni yang lemah. Sebab itulah kalau boleh kita perkuatkan hemah kita. Untuk tolong jemaah. Tolong dengan sekadar mana yang kita boleh. Dan orang tu kadang-kadang berbagai-bagai. Kita tak boleh nak kiyah dengan zaman dulu. Zaman dulu bahasa duduk sama gitu belaka. Ni hak ni kerja ni, hak ni wakar tapeh, hak ni kerja sini, hak ni kena hadis sini. Maka kena pandai-pandai lah kita beri tugas. Orang yang tugasnya macam ni, jangan kita suruh buat lagu ni. Dia ni cikgu ni, kena jaga sikit cikgu. Kita nak suruh pergi pegang bendera depan kali duduk nyanyi ke cikgu. Faham tak? Cikgu bergerak belakang pun takut dah. Jadi beri tugas lain, tugas cikgu belakang, bagian gonyoh kuali apa semua. Orang tak nampak. Yang pandai-pandai tu. Dia ni belakang ni, dia ni keturunan panglima, kamu pegang bendera, kamu bagian panjat pintu gerbang. Kena sabarlah. Pembahagian tugas tu sendiri pun biarlah tak memberatkan orang. Kerana zaman kita ni nak pujuk orang, nak suruh jadi rengang. Beri banyak dulu, lepas tu dia tak boh, kita pula nak marah. Kena pandai-pandai agak. Jadi sama-sama kena pandai lah. Yang kita pula janganlah alasan sama. Kena ada beri attack sumbangan kepada nak menyelamatkan akidah umat Islam sekarang ini. Kemudian amalan yang dibuat seorang di dalam rumah yang dibuat secara pinjaman riba ataupun kereta dia ada finance, khabar sama ada buat pinjaman riba, tak boleh lah walaupun rumah. Haram lah. Haram. Buat kereta pun cara finance haram. Kemudian ditanya masa duduk di rumah tu, duduk rumah tu berdosa ke tak? Semayang lagu mana? Semayang diterima, tak ada kena-mena tu. Yang semayang tidak diterima, semayang yang menggunakan pakaian yang dirampas, dicuri hak orang. Nampak? Ada pun di rumah ni hak kita, tapi kita buat secara haram, secara zalim. Zalim mana? Kita ni dizalimi oleh pihak bank. Jadi kita masih diterima amalan kita di dalam rumah yang kita buat pinjaman secara riba itu. Kita kena bertaubat sekarang, tak wajib orang buat rumah. Taubat dah. Akan datang nak buat rumah, aku tak buat dah macam ni. Itu cara lagu tu. Ada pun semayang dalam kereta. Kita pergi surah, pergi dengar masjid, kereta finance mana pula? Dosa tak? Tak. Dapat pahala pergi dengar. Dapat pahala pergi dengar, pergi semayang. Dia kata dosa masih dibuat pinjaman finance tu. Situ dosa. Taubatlah dengan segera supaya dosa tu terhapus. Akan datang tak mau buat dah. Sebab bila dah kita bertaubat dengan sebab dengar orang ngajar, tu hampunlah. Tak lepas-lepas. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang mendengar hukum Allah tentang riba, dia berasa takut, dia pun berhenti tak mau buat dah. Maka lepas-lepas tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat balik di lain kali. Dah dengar dah tak boleh. Lain kali muat finance pula kali lagi. Tak salah. Baik. Terdapat sepasang golongan yang tafsir Quran dengan secara direct translation, terjemahan lafaz terus. Contohnya perkataan ya sebagai tangan, wajah sebagai wajah Allah dan sebagainya. Adakah macam manakah pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap golongan ini seolah-olah menyamakan sifat Allah dengan makhluk? Baik. Dalam Quran dia ada dua jenis ayat. Satu ayat muhkamah, yang satu lagi ayat mutasyabihah. Ayat muhkamah ni ayat yang kebanyakan daripada isi ayat Quran. Ayat yang terang jelas. Aqimus solah, dirikan sembahyang. Kutiba alaikumus syiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Mudah tu. Yang tidak perlu kita takwilkan, lari daripada arti yang hasan. Ada satu lagi jenis ayat dalam Quran dipanggil ayat mutasyabihah atau mutasyabihat. Ayat yang kesamuran. Nampak? La ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tak tahu maksud sebenar melainkan Allah. Umpamanya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Kalau terjemah Melayu lah, yadu ni bahasa Arab, bahasa Melayu tangan. Yadullahi, tangan Allah. Faham? Ayat-ayat seperti ini dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni bukan fardu ain, kita kena nak belajar tafsir dan sebagainya. Serah pada ulama-ulama. Kalau boleh jangan percaya dah ayat-ayat seperti ini. Yang kita nak faham ayat-ayat tentang hukum. Hak ni halal, hak ni haram, hak ni batal, hak ni sah. Tangan Allah atas tangan manusia. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah muka Tuhan kamu.
yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini ayat mutasyabihat. Dan ada